Soalan saya berbunyi minta Menteri Kesihatan menyatakan pendirian kementerian berhubung isu Treaty Pandemic Perjanjian Konvensien Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO CA+ dan pindaan Peraturan Kesihatan Antarabangsa IHR 2005 yang perlu diputuskan sama ada diratifikasi atau ditolak sebelum 1 Disember ini. Sekian. Yang Berhormat Menteri. Terima kasih, Betul. Terima kasih, Setiu. Betul, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Yang Berhormat Setiu atas persoalan yang dibangkitkan pada hari ini. Dan ini saya kira merupakan kesempatan terbaik Yang Betul kepada Kementerian Kesihatan Malaysia untuk menjelaskan kepada semua ahli-ahli yang berhormat dan juga rakyat Malaysia tentang isu ini. Susulan pandemik COVID-19 yang melanda seluruh dunia pada tahun 2019 telah meragut kira-kira 6.6 juta nyawa secara global dan semua negara berpandangan adalah amat penting untuk mengambil iktibar daripada pandemik COVID-19 ini agar tindakan untuk mencegah, melindungi, mengawal dan menyediakan gerak balas dapat diperkukuhkan untuk mendepani ancaman penyakit berjangkit pada masa hadapan. Semasa special sessions of the World Health Assembly to consider developing a World Health Organization WHO Convention Agreement or other international instrument of pandemic preparedness and response dengan izin yang diadakan pada 29 November hingga 1 Disember 2021, negara-negara anggota bersama WHO telah juga bersetuju seperti yang berikut. Yang betul, dengan izin saya bacakan dalam bahasa Inggerisnya. To establish in accordance with Rule 41 of its Rules of Procedure an intergovernmental negotiating body open to all member states and associate members, the INB, to draft and negotiate a WHO convention, agreement or other international instruments on pandemic prevention, preparedness and response with a view to adoptions under Article 19 or under other provisions of the WHO Constitution as may be deemed appropriate by the INB. Seterusnya pada World Health Assembly WHA yang ke-75 yang telah diadakan pada 22 hingga 28 Mei 2022 yang lalu, negara-negara anggota juga telah bersetuju dengan resolusi iaitu dengan izin strengthening WHO preparedness for and respond to health emergencies bagi melaksanakan cadangan pindaan bersasar. Saya tegaskan sekali lagi, cadangan pindaan bersasar terhadap International Health Regulation 2005, iaitu IHR 2005. Hasil daripada WHA 75 ini, semua negara anggota bersama WHO telah bersepakat untuk menubuhkan dua platform rundingan antarabangsa, iaitu yang pertama, Intergovernmental Negotiating Body atau INB untuk menghasilkan instrumen antarabangsa yang dikenali sebagai WHA CA+ ataupun Pandemic Agreement. Dan yang keduanya, Working Group on Amendment to the International Health Regulation WGIHR bagi membuat pindaan kepada IHR 2005, iaitu pindaan IHR 2005. Tuan Ibu Ketua, setakat ini Malaysia telah menghadiri 6 daripada 10 sesi rundingan INB dan rundingan ke-7 akan diadakan pada 6 hingga 10 November 2023. Tuan Ibu Ketua, saya minta masa lebih sikit untuk menjawab soalan ini. Manakala bagi rundingan WGIHR, Malaysia telah menghadiri 5 daripada 8 sesi rundingan dan rundingan ke-6 pula akan diadakan pada 7 hingga 8 Disember tahun ini. Dan untuk makluman yang dipertua, sesi rundingan INB dan WGIHR ini masih dan akan terus berjalan sehingga semua rundingan diselesaikan pada April tahun hadapan 2024. Draft WHO CA+ Pandemic Agreement dan pindaan IHR 2005 tersebut akan dibentangkan kepada WHA 77 pada Mei 2024 tahun depan juga untuk pertimbangan dan persetujuan negara anggota. Oleh yang demikian, bagi menjawab soalan ahli yang berhormat Setiu, ingin saya maklumkan bahawa pendirian Kerajaan Malaysia berhubung instrumen baharu WHO CA+ ini dan pindaan IHR 2005 tidak akan diputuskan untuk diratifikasikan atau ditolak sebelum 1 Disember 2023. Jadi tak benarlah itu dakwaan tersebut. Manakala bagi WHO CA+ berdasarkan artikel 19
Perlembagaan WHO, negara anggota diberi peluang untuk menyertai itu opt-in instrumen baru ini jangkaan pada Mei 2024 seperti yang saya maklumkan sebentar tadi, dan sehingga kini ingin juga saya tegaskan sekali lagi, rundingan bagi penyediaan dokumen INB WHO CA+ masih lagi di peringkat awal. Tiada keputusan akan diberikan sehingga segalanya dipersetujui. Nothing is agreed until everything is agreed. Tuan Yang Pertua, bagi rundingan di peringkat antarabangsa, Malaysia berada dalam kumpulan yang memperjuangkan hak kesamarataan, itu Group of Equity bersama 28 lagi negara anggota yang lain. Group of Equity ini menegaskan pendirian untuk memperjuangkan instrumen baru yang adil, itu equitable, seimbang, balance dan teguh, ini robust. Ini adalah berdasarkan pengalaman daripada pandemik COVID-19 yang telah menyebabkan banyak kematian, kerugian dari sudut ekonomi yang di luar jangkaan, gangguan pergerakan dan ketidakadilan dalam pengedaran dan produk perubatan seperti vaksin, peralatan diagnostik dan lain-lain ubatan. Group of Equity termasuk Malaysia akan sekali lagi menyuarakan pendirian kumpulan ini di mesyuarat WHA CA+ ke-7 yang akan diadakan pada 6 hingga 10 November 2023 ini. Di peringkat kebangsaan pula, Yang di-Pertua, KKM sekarang sedang giat menjalankan proses libat urus dengan 12 agensi ataupun kementerian bagi meneliti pindaan IHR 2005 dan WHO CA+ ini, dan 12 agensi yang terlibat dalam proses libat urus ini. Ingin saya sebut beberapa kementerian terlibat, iaitu Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi, Kementerian Keuangan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Kementerian Pengangkutan, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Kementerian Sumber Asli Alam Sekitar dan juga Perubahan Iklim, Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri, Jabatan Peguam Negara, Majlis Keselamatan Negara, Jabatan Perdana Menteri dan juga NADMA. Jadi kita bukan sendirian membuat keputusan. Di samping itu juga 2 jawatan kuasa telah ditubuhkan bagi meneliti pendirian kerajaan Malaysia dalam isu ini. 2 jawatan kuasa ini turut dianggotai oleh 12 agensi atau kementerian yang saya nyatakan sebentar tadi, dan keputusan ini dibuat oleh 2 jawatan kuasa ini akan dibawa ke mesyuarat kabinet untuk dimuktamadkan. Tuan Yang Pertua, pendirian Malaysia dalam isu ini adalah sangat jelas. Pertama, kedaulatan dan autonomi negara tidak boleh dicabuli oleh mana-mana pihak. Sebarang penggubalan pada undang-undang antarabangsa mestilah tidak bertentangan dengan Perlembagaan Persekutuan, memelihara kedaulatan negara, kuasa Raja-Raja Melayu dan juga kuasa Yang di-Pertuan Agong, dan tidak melanggar hak asasi kebebasan rakyat. Kedua, Malaysia mempertahankan prinsip keadilan dan solidariti dalam pentadbiran kesihatan global. Malaysia berpandangan adalah penting untuk negara-negara maju membantu negara-negara membangun dengan sumber-sumber yang mereka ada.